Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syarul Biaknan dan saya akan bersama anda bagi tahun 2021, bagi tahun kelas 4 Arayan, subjek RBT. Jadi anda akan bersama saya dan di rumah melalui video inilah. Jadi saya akan buat video-video akan datang untuk kelas RBT. Jadi yang pertama, tajuk RBT pada tahun ini adalah mengenai keselamatan. Apa pentingnya keselamatan dalam RBT ni? Jadi kenapa kita tak boleh bawa masuk beg ke dalam makmal dalam bengkel? Kenapa kita tidak dibenarkan berlari-lari dalam bengkel? Even dalam kelas sekalipun kita tidak dibenarkan berlari-lari. Okey. Apakah alatan yang harus digunakan? Bagaimana cara menggunakan alatan? Jadi seperti yang kita sedia maklum, murid tahun 4 hari ini baru sahaja akan naik dan akan masuk ke dalam dalam bengkel RBT. Okey. Kenapa? Sebab masa tahun 3 tak ada saja RBT. Jadi ini adalah penting untuk mereka mengetahui peraturan apa yang kena buat di dalam makmal, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi tolong bagi perhatian pada kali ini. Jadi sebagai contoh, saya ambil contoh dalam bengkel RBT terdapat pelbagai alatan. Antaranya kita ada tukul. Okey, tukul. Ini kalau dimain, kalau kita tak dengar peraturan, ramai aja ada je kes yang main ketuk kepala kawan dia, bahaya. Okay, kita juga ada seperti canai ni. Okay, di penghujung ni tajam, berbahaya. Okay, berbagai lagi alatan yang kita ada seperti pisau blade, semua ada dalam bengkel. Jadi kita ada pelayar. Okay, ni pelayar boleh cabut gigi kawan ke, cabut hidung, bahaya. Okay, jangan main sembarangan. Kita juga ada screwdriver. Alatan-alatan yang berbahaya begini ada di dalam bengkel RBT. Kita ada tukul yang besar. Okay, tajam, berbahaya. Jadi kalau tengok nanti kalau kat rumah yang kat mak ayah punya pun, kalau mak ayah main pun kalau awak main pun mak ayah awak mesti marah juga. Jadi awak tak boleh main. Bahaya. Okey, jadi begitu juga dalam bengkel di sekolah. Jadi kita juga ada apa ni? Spana hidup. Jadi spana hidup. Kita juga ada yang berbahaya seperti gergaji. Okey. Jadi benda-benda begini sangat dititik beratkan elemen dan aspek keselamatan ketika berada di dalam bengkel RBT. Okey. Jadi dalam bengkel RBT juga kita ada alatan seperti paku-paku dan skru yang tajam. Lihat jadi benda-benda begini. Ada juga ada kes yang bawa balik bubuh dalam poket, balik tercocok peha. Ni dulu bubuh dalam poket ni tajam. Boleh tercocok peha, tercocok mata ke. Dia bukan mainan main biasa. Okay. Sebab itu dalam RBT yang paling penting sekali adalah aspek keselamatan. Jadi kita akan lihat dalam buku teks. Saya akan buka buku teks digital untuk kita sama-sama lihat apakah yang boleh dipelajari daripada drama ini. Okey, kita lihat di sini keselamatan di bengkel. Cikgu Muhammad Nasir. Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alfa berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi RBT. Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letak dan susun beg kamu di sana. Mengapa kita perlu meninggalkan beg di bengkel, di luar bengkel, cikgu? Okey. Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Awak bayangkan awak pakai beg sambil tu awak bertukang dan 20 orang lagi pakai beg dalam bengkel tu. Macam mana berlaga-laga beladan? Kita nak bergerak pun tak boleh. Kemungkinan tersangkut gergaji, tersangkut paku dan pelbagai lagi. Awak boleh terjatuh. Okey, cikgu, apakah yang kita akan lakukan dalam bengkel ini? Jadi pelbagai aktiviti. Cikgu dia pun jawab, banyak aktiviti yang kamu dapat lakukan di sini. Bertukang, membuat bahan elektrik, bahan elektronik, menjahit, bercucuk tanam. Jadi di situlah tempat dia. Seronoknya cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Wow,
bukan. Jadi yang tahun 3 baru naik tahun 4. Ini adalah kali pertama akan masuk ke dalam bengkel. Okey, di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Okey, memang ada peraturan kita, keselamatan kita, untuk menjaga keselamatan diri, keselamatan rakan-rakan, keselamatan cikgu juga. Okey. Ini adalah peraturan keselamatan bengkel daripada buku teks. Okey, tak apa, sekejap lagi saya akan bagi video. Kita akan pergi sambil lalu dulu, patuhi semua papan tanda. Okey, dalam bengkel ada papan tanda. Buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum mulakan aktiviti. Okey, bersihkan meja dan bengkel selesai mulakan aktiviti. Tempat meletakkan beg, tempat beg yang disediakan. Guna alat tambahan setelah mendapat kebenaran guru. Okey. Ini adalah etika pemakaian. Okey, peraturan keselamatan diri, etika pemakaian. Okey, peraturan keselamatan alatan. Kita akan lihat kepada sebentar lagi kita akan lihat kepada videonya. Okey. Jadi di sini adalah penting bagi kita untuk faham, untuk kamu anak murid, untuk faham ketika berada di tahun 4 kamu akan belajar sesuatu yang baru, menggunakan alatan yang baru, dan juga berada di dalam bengkel, okey, dengan penuh dengan alatan yang berbahaya. Jadi di sini saya akan tunjukkan video mengenai keselamatan di bengkel lah. Okey, reka bentuk dan teknologi bagi tahun 4. Okey, kita akan lihat tolong bagi perhatian kerana ini merupakan satu yang penting untuk kamu. Okey, jadi amalan keselamatan ketika berada di bengkel. Kita akan lihat apakah amalan keselamatan, apakah dimaksudkan dengan keselamatan itu sendiri. Okey, jadi amalan keselamatan murid perlu diperhatikan semasa berada di bengkel bagi menjaga keselamatan murid. Jadi awak boleh jaga keselamatan diri, awak boleh jaga keselamatan rakan-rakan. Okey, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam ini, antaranya keselamatan diri, keselamatan bengkel, keselamatan alatan dan keselamatan bahan. Okey, kita lihat peraturan keselamatan diri terlebih dahulu. Okey. Dari segi pemakaian, seperti yang kita lihat tadi dalam buku teks, boleh tengok, boleh lihat. Okey, pakai pakaian yang sesuai. Jadi kita tak bolehlah pakai pakaian yang tak sesuai. Takkan nak pakai baju renang dalam bengkel. Okey, jadi lelaki pakai apron, perempuan pakai apron. Masukkan tudung dan tali leher ke dalam apron bagi mengelakkan tersangkut. Okey. Jadi yang mana pakai kasut, kasut bertutup dan rambut mestilah diikat. Okey, seterusnya kita akan lihat peraturan keselamatan bengkel. Peraturan yang pertama ialah beratur dengan tertib. Jadi sebelum masuk bengkel memang kena beratur. Ke mana-mana pergerakan pun sebenarnya kita kena beratur. Kenapa tujuan beratur? Ini biasa murid berlari-lari. Okey, tolak sana sini, terjatuh, bengkak, pecah kepala semua, berbahaya. Okey, jadi kena beratur. Okey, seterusnya tidak boleh masuk tanpa kebenaran guru. Ini penting. Jangan masuk tanpa kebenaran guru. Hilang barang dalam tu, awak cedera dalam tu, tiada siapa yang tahu. Okey. Guna alatan dan bahan dengan kebenaran guru. Jangan sesekali mengambil bahan dengan sendirinya atau mengguna dengan sendirinya. Ambil pisau, ambil gergaji, pakai sendiri, tak boleh. Okey, tidak membawa beg dalam bengkel. Saya sudah bagi tahu tadi. Okey, buka semua pintu dan tingkap. Apa tujuan kita buka pintu dan tingkap ni? Fikirkan. Okey, tujuan dia adalah untuk bagi pengudaraan yang baik. Kita penuh dengan habuk, gergaji, elektrik, asap dan sebagainya. Kita perlukan udara yang baik. Patuhi papan tanda. Dalam bengkel terdapat pelbagai papan tanda, bahan mudah terbakar, okey, dan juga kawasan yang berbahaya. Tolong boleh bagi perhatian bahagiannya itu. Seterusnya peraturan keselamatan peralatan. Peralatan-peralatan yang digunakan seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, kalau kita tak reti, yang pertama sekali sebelum melakukan aktiviti kita perlu minta tunjuk ajar dengan guru. Yang ini penting. Yang kedua, kita mestilah berhati-hati. Jangan kita semerono sahaja main alatan. Okey, laporkan alatan yang rosak. Alatan yang rosak yang tidak boleh gunakan lagi harus dilaporkan. Okey, seterusnya kita bersihkan alatan selepas digunakan. Simpan alatan di tempat yang selamat. Okey. Dilarang bermain ketika menggunakan alatan. Jangan sesekali bermain.
Suka-suka bermain. Okey, peraturan keselamatan bahan. Minta tunjuk ajar guru. Okey. Selepas itu, simpan bahan yang bahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, ada bahan yang berbahaya dan mudah terbakar. Okey, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang selamat. Okey, contoh bahan yang mudah terbakar ni seperti minyak, varnish. Okey, kita nak buat cantikkan kayu. Bahan yang mudah rosak seperti zinc ataupun cecair. Okey, bersihkan bahan yang tumpah dengan segera. Okey, bahan-bahan yang tumpah seperti kita ada thinner dalam tu, dia panas dan berbahaya, mudah terbakar. Okey, gunakan secara berhemah bahan-bahan ni, jangan membazir. Itu penting. Jadi itu adalah secara kita lihat secara keseluruhannya. Jadi kesimpulannya kat sini, kita pergi semula kepada live screen sekejap. Kita tengok kepada okey, peraturan keselamatan alatan. Okey, simpan semua bahan yang telah digunakan. Okey. Kita lihat kalau ada. Ini maksud papan tanda warna simbol tanda keselamatan. Okey. Larangan, kalau merah jangan usik. Okey, perhatikan amaran waspada. Amaran warna kuning, perhati amaran waspada dan bahaya. Yang hijau, zon aman. Okey, wajib dipatuhi warna biru dan informasi umum. Okey, ini adalah contoh-contoh papan tanda. Okey, tempat berkumpul, laluan keluar. Kita akan lihat di sini. Sini laluan keluar semasa kecemasan, lantai licin, ada orang terjatuh, tergolek ni. Okey, jagalah kebersihan. Alat pemadam api, jangan dimain alat pemadam api tu, dibuka ada kes keluar. Keluar dia punya gas. Okey, bahan mudah terbakar dan juga kawasan larangan merokok. Okey. Ni adalah contoh-contoh papan tanda yang ada di dalam makmal. Okey. Arahannya di sini, medan aktiviti, kumpulkan maklumat yang berkaitan dengan simbol melalui pelbagai sumber, kemudian dokumentasikan dapatan mengikut kreativiti kamu. Ini tak perlu lagi lah. Okey, jadi saya akan bagi lembaran kerja selepas ini mengenai keselamatan di bengkel. Okey, kita akan lihat sedikit. Okey, jadi kesimpulannya, seperti saya cakap tadi, keselamatan di bengkel sangat penting. Dan sekejap lagi saya akan bagi lembaran kerja. Jadi berdasarkan maklumat yang telah diterima daripada video ini, saya nak murid-murid, saya tak bagi lembaran kerja lah, saya bagi terus daripada sini. Saya nak murid-murid sediakan satu buku RBT. Dalam buku itu saya nak murid salin semula peraturan, senaraikan peraturan. Kita ada berapa peraturan tadi? Kita lihat di sini kita ada. Saya nak peraturan keselamatan. Okey, salin semula peraturan keselamatan, iaitu yang pertama, patuhi semua papan tanda, buka pintu dan tingkap, bersihkan meja, letakkan beg di tempat yang disediakan, gunakan alatan, patuhi arahan. Okey, seterusnya peraturan keselamatan diri. Okey, peraturan keselamatan diri, apa yang penting, boleh senaraikan, ikat rambut, masukkan dalam tudung, ikat rambut yang panjang, pakai pakaian kasut yang sesuai. Okey, itu saja, dua saja. Senaraikan peraturan keselamatan di bengkel dan juga peraturan keselamatan diri. Untuk peraturan keselamatan bahan dan juga papan tanda, saya akan bagi lembaran kerja. Okey, itu dia. Senaraikan keselamatan diri dan juga keselamatan di bengkel ada dalam buku tulis. Untuk keselamatan bahan dan alatan, saya akan bagi lembaran kerja. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.